Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ani. Okey, dah settle dah semua dah. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Selamat datang ke Garam Kunyit. Nama saya Ani. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari kedua saya buat session untuk live ni untuk kita sama-sama kongsi kupasan buku yang saya beli. Yang minggu lepas saya bagi tahu tu kan. Buku perkebunan daripada Hugh Richard. So, minggu ni kita akan buat kupasan tentang topik pertama, iaitu tajuk pertama dia dekat konten ni adalah Set Your Garden Goals. So, bawah pada tajuk pertama ni adalah, subtopiknya adalah On a Mission. So, hari ini saya akan membincangkan tentang subtopik On a Mission. Okay? Saya dah ada buat homework sikit dan ada buat nota sikit. Sebelum kita mula, saya nak buat satu lagi clarification. Minggu lepas saya ada bagi tahu berapa harga buku ni kan. Saya pun lupa ingat masa tu. Saya cakap hari tu RM84. Bila saya cek balik dalam sistem, buku ni masa saya beli hari tu harganya adalah RM84 dan 34 sen ringgit Malaysia. Bila kita dah masuk dalam sistem book depository tu, dia dah letakkan harga dalam Malaysian ringgit lah yang kita nak. Harga sebenar dia adalah RM93.90, tapi dia ada bagi diskaun sikit hari tu sebanyak RM9.56. Jadi harga total untuk dapatkan buku ni hari tu adalah RM84.34. So ada less lah, ada diskaun. Lepas tu dia punya delivery, free delivery worldwide. So kita hanya bayar harga buku je, tapi ambil masa sikit lah, 4 bulan baru sampai. Mungkin dia orang guna kapal laut kot, tidak guna flight. Sebab tu jadi murah. Okay. Selesai bab harga tu. Description dia mana nak dapatkan buku ni ada dekat saya punya entry dulu, ataupun saya akan letak balik lepas ni. Okay. Saya tak dapat apa-apa commission. Saya memang tak ada joint venture dengan siapa-siapa pun. Cuma saya dapat ilham untuk saya berkongsi dan saya nak memberi. Kenapa saya buat semua ni? Kawan-kawan saya semua macam pelik. Tiba-tiba je ni kau tiba-tiba dah lama tak ada FB, tiba-tiba timbul nak buat live pula. Okey, kenapa saya buat semua ni? Sebabnya satu perkara. Sebab saya nak memberi, saya nak berkongsi. Saya nak memberi dan saya nak berkongsi. Saya selalu percaya bahawa saya ni dilahirkan untuk menjadi seorang yang menolong orang lain. I was born to help people. So, saya nak ada sesuatu dalam hidup ni yang saya boleh beri pada orang, yang orang dapat benefit, dapat faedah. Sebabnya saya percaya satu hari nanti kita kan akan mati kan. Jadi, saya nak bila seumur hidup saya ni, bila saya mati nanti, saya akan tinggalkan 3 perkara. Apa dia? Yang biasa orang tahu kan? 3 perkara itu adalah, bila kita mati, seluruh amalan kita akan terputus. Amalan kita dengan dunia akan terputus. Kecuali 3 perkara kan? Anak-anak yang soleh, solehah, ilmu yang berguna dan juga sedekah amal jariah. Jadi, yang saya tengah buat ni adalah ilmu yang berguna.
dan juga amal jariah, insya-Allah. Jadi saya nak memberi sesuatu untuk boleh digunakan untuk orang lain dan memberi satu kebaikan dan faedah sesama manusia lah. Alright. So buku ni tajuk pertama dia tadi apa? Set Your Garden Goals, okay, on a Mission. Ni Hugh Richard tu. Boleh tengok dekat Facebook, dia ada channel dia sendiri, Hugh Richard. Dia tak kenal saya pun tak kenal dia. Cumanya saya memang subscriber dia dalam YouTube. Okay, hari ni saya dekat rumah. Jadi saya boleh cakap kuat-kuat. Minggu lepas saya dekat library. Jadi saya kena limit sikit lah saya punya tone suara ni. Belakang saya tu background dia laut. Tak ada kaitan pun. Saya cuma nak cakap je background saya tu laut. Sebab rumah saya memang tepi laut. Okay. Okay. First topik dia adalah on a mission, knowing why you garden. Okay, saya tak akan baca lah macam baca dekat sekolah tu. Saya tak akan baca macam baca buku bahasa Inggeris pula. Cuma ada certain time tu saya akan baca dia punya frasa dia. Okay. So untuk first topik ni, dia cakap untuk berkebun di rumah ni, saya memang start berkebun di rumah masa saya mungkin masa saya zaman saya bujang lagi. Tahun 2003. Masa tu saya duduk rumah sewa dengan geng-geng bujang. Kadang-kadang saya balik rumah lepas kerja saya rasa bosannya ataupun kadang-kadang saya rasa stres ke apa kan. Kita rasa macam nak sesuatu untuk kita release stress tu. Saya macam aku ni ada hobi apa kadang-kadang saya pun macam bolehlah berkebun sebab saya rasa saya minat berkebun. Sebenarnya dalam saya punya DNA pun saya punya keturunan memang keturunan petani. Jadi saya rasa semangat tu memang dah ada lama dalam family. Cuma tak explore je lagi. Okey, saya start berkebun masa saya umur tak boleh cakap umur. Rahsia. Saya start berkebun masa saya zaman bujang tahun 2003 dekat rumah sewa tu. So saya tanam mula-mula saya tanam bayam saya ingat. Lepas tu saya dah kahwin, saya tanam dalam polybag ataupun dalam polystyrene box tu kan. Masa tu rumah sewa lagi. Lepas tu tahun 2008 kita orang pindah. Anak dah 2 masa tu. Kita orang pindah kat sini sekarang. Masa tu saya baru nampak. Sebab kat tanah tu ada ruang tanah sikit lah. Dekat tepi rumah tu ada ruang tanah sikit. So saya rasa saya nak buat kebun kat situ. Saya cakap husband saya nak buat kebun. Saya nak berkebun di rumah masa tu. Masa tu tak ada lagi ni. Saya tak expose lagi dengan AFC yang rancangan favourite saya tu. Yang River Cottage tu. Ataupun saya tak expose lagi dengan konsep edible gardening. Tak expose lagi dengan konsep Nordic garden. Tak tahu apa-apa je. Cuma saya minat masa tu. Okay. So, bila kita berkebun di rumah ni, kita kena setkan satu standard goal. Kita kena ada set goal, matlamat ataupun the big why. Kenapa kita nak berkebun di rumah? Kenapa kita nak tanam sesuatu yang kita boleh makan? Kenapa kita rasa kita dah tak nak beli dah sayur-sayur dekat kedai tu? Kita kena ada satu mindset dan kita kena set goal kita. Kenapa kita nak berkebun? What is your big why? Big why itu penting. Dan satu saranan saya, bila kita nak buat sesuatu tu dan kita rasa kita dah kena ubah cara hidup kita dan kita kena belajar untuk producekan makanan kita sendiri, adalah bagaimana cara yang kita nak bagi benda tu nampak dan lebih visualize dan lebih objektif. Kita kena tulis. Kita kena tulis untuk projek kebun kat rumah ni, what is your big why? Kena tulis. Lepas tu kita kena tulis pula 1, 2, 3, 4. So daripada cara tu kita akan nampak dan kita tak akan macam buat kerja setengah jalan je. Lepas tu rasa macam penat pula berkebun ni. Tak payahlah nak berkebun sebab kita tak ada big why, kita tak ada objektif kita tu.
Okey. So, mula-mula kita kena pastikan goal kita tu, kita kena kenal pasti motivasi apa yang kita ada untuk kita jalankan projek kebun di rumah kita tu. Kita kena ada objektif, kita kena ada tujuan, kita kena ada matlamat. Objektif, tujuan, matlamat. Benda sama sebenarnya. Objektif, tujuan, matlamat. Apa matlamat anda dalam berkebun organik dan ikut prinsip-prinsip itu. Okey. Sebelum kita pergi, itu habiskan satu buku ni, tebal ni. Tebal. Untuk kita belajar-belajar dan kita kena tahu prinsip-prinsip apa yang ada dalam buku ni untuk berkebun di rumah. Kan ada prinsip dia kan. Prinsip tu maksudnya ilmu-ilmu knowledge yang akan dihuraikan dalam buku yang tebal ni. Mula-mula sekali, first page kat sini. Buat nota dah ni. Guna highlighter you. Kita kena set goal. Kenapa kita nak berkebun? Kenapa? So, kena pasti big why kita tu. Macam saya punya goal utama, saya punya tujuan utama kenapa saya suka berkebun, saya nak berkebun di rumah adalah kerana saya fikir pasal duit. Sebab saya bukanlah orang kaya, saya bukanlah keturunan orang-orang kaya dan saya tahu nilai duit tu macam mana. Saya tahu macam mana hidup susah dan saya tahu macam mana duit tu boleh membeli sesuatu. Okey. So, bila kita dah berkahwin, dah ada anak, dan kita tahu kos sara hidup. Apa pentingnya duit? Jadi, salah satu alternatif untuk saya jimatkan duit dan juga saya kurangkan belanja dapur adalah dengan cara saya menanam sendiri. Saya ada ruang, saya ada sumber, sos, saya ada minat, saya ada semangat. Jadi saya ambil peluang tu untuk saya cuba berkebun dan saya tanam sendiri. Saya punya produk makanan saya, mana yang boleh ditanam lah. Tak ada lah semua benda nak tanam kan. Tak logik pula. Tapi sekurang-kurangnya kita ada satu alternatif yang kita boleh buat untuk kita produce sendiri dan kurangkan belanja. Tu poin nombor 1 saya. Ini saya lah. Terpulang pada anda nak apa objektif nombor 1 anda? Kalau saya cakap nombor 1, saya nak jimatkan duit. Duit adalah nombor 1. Okey, sebab saya memang fikir duit. Okey, dia dalam buku ni dia kata macam ni. Dia sarankan kalau kita nak buat matlamat kita tu, kita nak buat list down kita punya matlamat tu, dia sarankan kita gunakan perkataan to provide food, to generate money, to make it happen, to make it a better food, something apa-apa to tu maksudnya to what. So kita translatekan dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia kita adalah untuk apa? Untuk. Jadi bila kita buat satu list motivasi dan juga satu list objektif yang untuk kita tahu, nampak tujuan kita untuk berkebun ni, kita kena tulis untuk apa. Macam saya kat sini, saya tulis tujuan kenapa saya punya usaha untuk berkebun di rumah ni adalah big why tu kan. Big why adalah nombor 1, untuk jimat duit dapur. Itu adalah saya punya personal reason saya lah. Mungkin orang lain-lain. Okey. Yang kedua adalah untuk dapatkan better food. Sebab saya dah ada anak. Saya nak yang terbaik untuk anak-anak saya. Saya nak bagi makanan yang paling berkhasiat, paling berkualiti dan paling selamat tanpa bahan kimia ataupun racun ataupun apa-apa. Saya nak bagi sesuatu yang terbaik lah untuk keluarga saya. Okey? Better food ni maksudnya dari segi safety dia, tak ada racun, tak ada pesticide. So,
lebih fresh. Macam itulah. Alah, kucing aku ni pula. Ni kucing saya, nama dia Bubu. Okey. Reason ketiga yang saya letak dekat saya punya list ni adalah untuk keselamatan dan juga kesegaran. Keselamatan dan juga kesegaran. Makanan yang saya makan, yang saya bagi kat keluarga saya, makanan yang saya masak untuk keluarga saya nak makanan tu lebih selamat. Maksudnya macam tadilah, tak ada bahan kimia, kurang sikit racun-racun serangga tu. Jadi dia lebih selamat, lebih natural dan lebih organik. Sebab, kenapa semua tu sebenarnya? Sebab kita sayang keluarga kita. Kita tak nak benda yang buruk berlaku dan kita nak jaga benda tu semua. Okay? Sama juga macam tuan-tuan, puan-puan, sama je. Kita semua sama je. Kita suka sesuatu yang memberi kasih sayang kepada keluarga kita. Okay? Dan reason keempat tadi kan? Tadi yang ketiga, keempat. Reason big why saya adalah untuk bagi yang terbaik kepada keluarga. Macam tadi saya cakap tadilah. Saya nak bagi yang terbaik untuk keluarga. Sebabnya, saya tak nak apa-apa benda-benda yang tak elok lah. Racun semua tu lah. Saya nak bagi yang terbaik. Maksudnya kalau saya tanam sendiri, saya start from the scratch. I start from the scratch for my family only. Macam tu. Okay. Dan juga reason kelima adalah untuk hobi. Untuk hobi. Hobi saya memang berkebun. Dan saya ada banyak lagi hobi lain. Tapi bila kita ada hobi ni, kita boleh dapatkan satu, orang kata, break time. Lepas kita balik kerja, lepas kita penat, lepas kita dah serabut tentang hidup, cari duit je kan. Kita balik rumah, kita nak relax. Kita ada hobi kat rumah. Jadi kita boleh berkebun. Untuk orang kata as a release tension dengan hobi berkebun. At least hidup kita ni tak ada lah fikir masalah aja, kerja je, duit je. At least kita balik kita boleh relax. Ada hobi, ada something yang kita minat, kita ada life. Macam tu. Kita ada life. Okay? Kita ada kehidupan kita. Yang kita rasa setiap hari kita jalani tu rasa seronok je. Kita tak ada rasa macam bosannya hidup ni. Tak ada apa-apa. Kerja. Macam tu. Kita ada hobi. Okay? So, point ke-6 adalah untuk explore new things. Okay. Untuk belajar sesuatu yang baru. Dalam berkebun ni, kita nanti kan, kita akan jumpa dengan ramai orang baru. Kita akan jumpa dengan banyak knowledge baru. Kita akan belajar macam mana cara nak tanam sesuatu tu. Macam mana nak tanam ni. Setiap pokok, setiap tanaman, setiap pokok bunga ke, setiap sayur ke, setiap pokok buah ke. Dia ada dia punya prinsip dan juga cara-cara untuk dia hidup subur. Dan kita akan rasa teruja. Kita akan rasa macam menariknya hidup ni. Kita akan belajar sesuatu yang baru. Tidaklah kita jumut dekat satu tempat level tu sampai kita dah tepu dah. Tak ada buat apa-apa. Jadi kita akan rasa lebih seronok menjalani hidup tu sebab kita explore lagi. Jadi tidaklah kita rasa jemu. Macam tu. Lepas tu yang point nombor 7 adalah untuk terapi. Dia ada kaitan dengan yang hobi tadilah. Terapi ni maksudnya kita boleh release tension. Dengan ada hobi ni kita boleh release tension. Kita boleh gunakan hobi ni sebagai satu cara untuk kita treatment diri kita. Kalau kita ada masalah, kita ada something yang kita rasa macam kita perlukan escape. Kita nak alihkan energi kita tu kepada sesuatu yang lebih positif, yang lebih produktif. Dan kita tak nak fikir dah benda-benda yang sebelum ni yang kita rasa macam serabut tu, kita tumpukan kepada sesuatu hobi yang menjadikan sebagai terapi kepada diri kita. Okay? So, point nombor 8. Untuk rasa sunyi, privacy, serenity, tak ada gangguan. Berkebun ni pun adalah satu cara untuk kita rasa kita adalah diri kita. Macam tu. Macam dia ada kaitan dengan terapi tadilah. Kita adalah diri kita. So, kita bukan benci dengan orang. Kita bukannya tak suka jumpa orang. Kita adalah
orang yang peramah, kita adalah orang yang baik-baik, tapi ada satu masa kita rasa kita nak ada dunia kita sendiri. Kita macam nak duduk satu tempat tu, tak ada siapa-siapa ganggu pun. Maksudnya macam secret garden gitu. Secret garden. So kalau kita ada kebun kat rumah kita sendiri, kita boleh createkan ruang tu adalah untuk kita sahaja. Orang lain tak boleh tahu pun. Itu adalah secret garden kita, secret escape kita daripada dunia luar. So kita dapat satu recharge kat situ untuk kita teruskan hidup yang keesokan harinya. Okay? So tadi poin nombor 8. Dan poin nombor 9 adalah, yang macam saya cakap tadi, adalah untuk escape. Escape. Macam yang Richard Richard ni dia cakap macam ni. Dia kata, I like to share my current gardening mission statement to escape from a busy world and relish every hours. Maksud dia nak keluar daripada dunia yang sangat sibuk dan dia nak enjoy setiap tuaian yang dia buat tu, dia nak enjoy sepenuh-penuhnya dan dia akan rasa happy. So dia punya point, dia punya mission statement dia tu adalah untuk escape. Okay? So apa yang nombor 1 sampai nombor 9 tu adalah sebenarnya dalam, kalau buku ni dia cakap poinnya adalah mission statement. Mission statement tu inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang saya cakap tadi tu. So statement apa? Untuk apa? Untuk apa? Bila kita dah clear kan kita punya mission statement untuk tu, tujuan kita kenapa nak berkebun tu, kita akan nampak, baru kita akan nampak clear picture. Kita akan nampak clear picture. Apa tujuan kita. So maksudnya bila kita ada clear picture ni, bila kita ada satu masa, dalam berkebun ni bukan sesuatu yang indah. Bukannya semuanya indah. Akan ada satu-satu masa, fasa dia, bila rumput dah makin panjang, bila pokok tak hidup, ataupun dapat serangan serangga, ataupun pokok kita tu tak menjadi, mati, pokok tu mapuh, mati. Jadi kita akan rasa down, kita rasa, buat apa aku nak berkebun, baiklah aku beli kat supermarket tu, lagi mudah. Tapi bila kita ada mission statement ni, big why kita ni, dan kita tulis, kita statekan apa-apa, kita akan tetap di situ. Kita tak akan mudah gundah gulana bila segala perancangan kita tak menjadi. Sebab kita fokus pada tujuan kita dan kita akan cuba lagi sampailah kita berjaya dan kita boleh enjoy kita punya haus tu. Okay? So, dekat sini dia cakap macam ni. Bila kita dah buat mission statement ni, list yang kita tulis big why tu, dia cakap kat sini. Feeling a sense of pride every time you read out your mission statement is the sign of a great one. Oh, hebat aku baca. Mak Saleh. Bisa deh. Okey, maksud dia adalah bila kita dah ada kita punya mission statement, kita punya big why tu, setiap kali kita baca kita punya statement tu, dia akan memberikan satu perasaan bangga kepada diri sendiri sebab kita dah achieve kita punya goal standard kita tu. Kita dah achieve tujuan kita bila kita baca, setiap kali kita baca tu dan kita rasa, oh pokok aku menjadi, pokok aku dah menghasilkan buah, pokok aku dah boleh bagi makan dekat keluarga aku. So bila kita baca tu, kita akan rasa bangga dengan diri sendiri. Kita akan rasa bangga dengan diri sendiri sebab kita rasa, oh bagus. You made it. Macam tu. So dia satu motivasi juga, satu terapi untuk kita rasa yakin diri dan kita rasa macam I did something in this life. Macam tu. Okay? So saya rasa setakat ni kat sini dulu. Kita start tadi pukul berapa? 11.30. Ni dah 12.30. Mungkin saya berhenti kat sini dulu sebabnya ada banyak lagi. Cumanya kita buat untuk hari ni mungkin 30 minit dulu sebab ada urusan lain lagi. So nanti next week kita akan sambung
dekat sini. Topik yang sama, under on a mission juga. Topik yang sama tapi subtopiknya yang lain. Okey, hari ni kita baru pergi ke subtopik what is mission statement. What is a mission statement? Okey, what is a mission statement? Maksudnya tadilah mission statement kita tu apa? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ikut pada tuan-tuan punya, puan-puan punya preference lah. Okey, yang saya cakap tadi 1 sampai 9 tu saya punya mission statement. Tapi mungkin orang lain akan berbeza. Jadi buatlah ikut pada preference masing-masing. Okey? So kita setakat ni dulu, kita berhenti kat sini. Baru kat sini 30 minit. Banyak lagi ni. Banyak lagi ni. Setebal ini tak tahu berapa tahun boleh habis, tak apa. Kita jadikan satu motivasi dan kita berkongsi semua ini. Jangan risau, kita berkongsi. Saya bukan untuk mengajar, tapi saya ingin memberi dan saya ingin berkongsi. Okey, sekian dulu dari saya. Nama saya Ani. Selamat datang ke Garam Kunyit. Jumpa lagi. Bye.